Bertemu kembali dalam Buletin Awani. Baik, Perintah Kawalan Pergerakan kini bukan sahaja memberikan kita pelbagai cabaran baru, tetapi kadang-kadang ia memaksa kita mengubah pelbagai rutin harian kita. Benda-benda yang kita gemar untuk lakukan sebelum ini mungkin kita tidak boleh lakukan buat masa sekarang ini. Dan ini bukan sahaja memberi kesan kepada aspek ekonomi sebagai contoh, ekonomi terganggu ataupun ibu bapa yang perlu mengajar anak mereka dari rumah, tapi juga dari aspek kerohanian dan juga agama. Ada antara kita, mungkin umat Islam ataupun agama lain, gemar ke rumah-rumah ibadat mereka untuk mendekatkan diri mereka dengan Tuhan dan mereka merasa tenang. Tetapi kini ada yang mungkin merasakan sedikit kurang kerana mereka mendambakan pengalaman ini yang mereka tidak boleh lakukan buat ketika ini. Jadi buat ketika ini saya mau bincang berkenaan dengan aspek ini yang juga penting, sama pentingnya bagi sesetengah orang dengan pentingnya ekonomi ataupun pendidikan, dan saya berbesar hati disertai secara langsung menerusi Skype sekarang oleh Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Assalamualaikum Datuk Seri, apa khabar? Kesihatan baik? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Okey, Datuk Seri, ramai antara umat Islam yang mereka masih mendambakan mahu menunaikan solat Jumaat sebagai contoh. Malah secara curi-curi pun ada menunaikan solat Jumaat sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan. Apa nasihat Datuk Seri kepada mereka bahawa Islam juga fleksibel dan tidak memaksa umatnya mendedahkan diri atau orang lain kepada bahaya? Okay. Saya ucap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan solat Jumaat ini, sebagaimana yang telah diumumkan bahawa solat Jumaat kita tiadakan dengan maksud untuk memutuskan sebarang bentuk rantaian COVID-19 ini daripada merebak dan tersebar dengan wabak yang cukup luar biasa ini. Atas asas bila kita melihat pandangan para ulama dan fuqaha, begitu juga pandangan lajnah-lajnah dunia, semuanya boleh dikatakan bersetuju dengan isu salat Jumaat atau jemaah di masjid hendaklah dihentikan, tapi solatlah di rumah, solat zuhur di rumah, solat jemaah di rumah atau di tempat masing-masing. Kenapa? Kerana yang pertama sekali, kalau kita faham dengan sebaiknya, Allah Subhanahu Wa Taala bila taklifkan kepada kita solat Jumaat penuh dengan tata cara dan juga syarat-syaratnya. Antara syaratnya mesti orang tu sihat. Orang itu tidak ada uzur. Dalam hadis ditanya apa itu uzur, Nabi sebut salah satunya al-marad, sakit. Bila sebut sakit boleh meninggalkan solat Jumaat, bayangkan masalah wabak. Sakit bersifat maslahah fardiyah. Sedangkan wabak ini untuk menghindarnya maslahah ammah. Maslahah ammah hendaklah didahulukan supaya manusia terhindar semua. Kita tak tahu antara kita sesama kita yang berada dalam masjid, dalam jemaah tersebut, tiba-tiba kita dihinggapi penyakit tersebut. Kerana jenisnya tidak nampak. Dan inilah yang berlaku kepada sahabat-sahabat kita yang pergi dalam satu himpunan sebagai contoh, menyebabkan mereka terjangkit atau wabak dengan mudah merebak dan terkesan. Dan kita pun tengok dan kita faham ada yang telah meninggal dunia. Atas asas itu, maslahah untuk menjaga agama, menjaga begitu juga nyawa adalah perkara utama. Tanpa kita nafikan solat Jumaat itu, tapi di sana ada kelonggaran-kelonggaran yang diizinkan dalam Islam untuk seseorang itu tidak solat berjemaah. Dan hal ini bukan berlaku di negara kita, tapi sudah menjadi kebanyakan para ulama telah memutuskan perkara yang sama. Suka saya nyatakan bahawa ini adalah salah satu daripada pendapat bila mana para ulama mentakdirkan mafsadah ataupun mudarat yang melanda COVID-19 ini cukup bahaya, yang pada awalnya kita sangkakan ia remeh dan ia kecil, skala kecil, tapi dia mengganas sehingga ribuan yang sudah mati, puluhan negara bahkan ratusan dah negara terbabit, dan apa yang berlaku adalah amat sukar untuk diubati
melainkan salah satunya dengan keranting masing-masing di rumah atau di tempat masing-masing. Itulah yang saya nasihatkan supaya kita mengambil kecaknaan dan keprihatinan, kepedulian. Bukan bermakna bila dilarang solat Jumaat dan berjemaah, maknanya kita tak boleh semayang zuhur, semayang berjemaah di rumah, teruskan tak ada masalah. Dengan cara pengawalan dan skala yang kecil dalam keluarga, dan kita munajat kepada Allah. Dan ini juga bukanlah menyebabkan kita sengaja dalam arti kata buat-buat tanpa sebarang sebab untuk tinggal solat Jumaat. Kita faham dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita solat, tetapi di sana apabila berlaku uzur syar'i seperti wabak ini, maka ia boleh ditinggalkan tapi wajib digantikan dengan solat tersebut. Okay. Datuk Seri, mungkin ramai antara kita yang mereka mendambakan, mereka rindu untuk keluar, meluangkan masa dengan keluarga. Tetapi ramai juga antara umat Islam yang mendambakan mahu ke masjid seperti yang kita sebut sebentar tadi. Ramai antara umat Islam yang mereka merasai nikmat dan kekhusyukan ibadah yang berbeza apabila mereka berjemaah ke surau, ke masjid. Mereka ni sudah biasa begitu. Bagi golongan ini, mereka sukar untuk mencapai kepuasan yang sama beribadah di rumah. Bagus tetapi mungkin tidak sama. Bagaimana kita dapat menikmati kekhusyukan dan kepuasan yang sama beribadah di rumah? Pertama sekali, kita ingat hadis Nabi SAW, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kamu jadikan rumah kamu itu kubur. Kedua, atas asas inilah Nabi banyak solat sunat di rumah. Bahkan Nabi SAW qiyamul lail pun kebanyakannya di rumah, berdasarkan kepada hadis Aisyah dan beberapa hadis-hadis yang lain. Ketiganya, cara yang terbaik dalam hal ini, kita meletakkan di rumah kita satu tempat khusus untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tempat tersebut menyebabkan kita boleh sembahyang, kita boleh ibadat, kita boleh bertakwa kepada Allah. Kita letakkan satu tempat untuk kita khususkan sebagai tempat untuk sembahyang. Hal ini seorang sahabat perempuan pernah Rasulullah SAW datang ke rumahnya dan disuruh Rasulullah SAW sembahyang di satu tempat. Maka Nabi sembahyang, kemudian dijadikan itulah tempat yang dia solat. Yang seterusnya, apabila kita solat, kita niat untuk kita mengambil apa yang kita kata daripada solat ini mendatangkan khusyuk dan seumpamanya, dengan kita mengambil kefahaman makna, maksud, erti solat benar. Sebab itu kadang-kadang saya dengar ada orang kata, saya solat di penjara, saya rasa khusyuk yang amat sangat. Ini yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan lain lagi. Ada orang itu bila dalam keadaan kesukaran di rumah, dia sembahyang, dia mengadu dan dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala munajat, akhirnya dia merasakan tahap rasa khusyuk cukup tinggi. Kalau baca sejarah orang-orang saleh, dia bukanlah mengenal tempat dan seumpamanya, tapi hatinya sentiasa berkiblatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lakukan solat dan ibadat. Jadi, apabila kita sembahyang solat berjemaah ataupun solat sunat di rumah, jangan kita beza-bezakan yang menyebabkan kita rasa tidak khusyuk. Maka ini juga sejuzuk daripada tipu daya syaitan untuk mengurangkan acara ibadat kita. Tapi kita ambillah nas, idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah, duduk mana pun maka sembahyanglah kamu. Kamu duduk di sini, duduk di rumah kerana terpaksa. Niat kita untuk hadir masjid, untuk sembahyang, untuk beribadat ke masjid, ini termasuk dalam hadis sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang mendapat lindungan arasy Allah. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, lelaki yang hatinya bergantung ke masjid, maka kita akan dipahlakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perangai yang baik, niat yang baik, adab yang baik, istiqamah yang baik, iltizam yang baik, bila mana berlaku mudarat dan suasana yang tidak mengizinkan kita ibadat, maka kita akan dipahlakan oleh Allah sebagaimana semasa kita boleh untuk melaksanakannya.
Okay, Datuk Seri, ramai yang masih lagi rindu untuk solat berjemaah sehingga saya ingin beralih sedikit kepada soal hukum dan pelaksanaan yang mungkin orang ada seperti termasuk saya sendiri. Ada setengah bangsa Puri sebagai contoh, kini mereka mahu buat solat berjemaah secara jauh. Imam dan makmum solat bersama tetapi berjauhan dari dalam rumah masing-masing dan bacaan imam kadang-kadang dipancarkan di speaker supaya makmum boleh dengar daripada jauh dan solat bersama. Apakah hukum ini dilakukan dan jika boleh bagaimana kita melaksanakannya? Ya, jika sekiranya istihadul makan atau tempat yang sama, seperti kita kata satu soft, satu floor, satu tempat, kemudian pintu terbuka, rumah ni, rumah depan tu pintu dekat, yang nung sembayang sebelah sana, yang ni tengok dia sembayang daripada rumah dia, dan nampak, dan tak ada penghadang dan penghalang, maka hukumnya dibolehkan. Tapi bagi saya, dalam isu seperti ini, kita binalah keluarga kita solat. Dan inilah peluang yang terbaik untuk kita membetulkan dan mengeratkan hubungan kita dengan keluarga saat yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cara seperti itu, kita juga membawa kepada kebaikan kepada keluarga kita. Okey, masih lagi dengan soal hukum Datuk Seri, solat berjemaah di rumah. Ada juga yang tanya, saya mahu solat jemaah di rumah bersama dengan keluarga, tetapi saya kalau boleh mahu mengekalkan penjarakan sosial. Mereka bertanya, bolehkah kita berada dalam keadaan penjarakan sosial di dalam saf? Ya, dalam masalah ini kita telah bincang sedikit dan kita melihat dalam mazhab Syafi'i sendiri ada khilaf antara Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Syekh Ramli. Mengikut Ibn Hajar adalah tidak sah berjemaah seperti itu, yakni putus pahalanya. Tetapi di sisi apa yang dinyatakan oleh Syekh Ramli adalah dibolehkan. Kita nyatakan kenapa dibolehkan, kenapa tak dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Kerana di sana ada wabak, ada penyakit, ada bahaya sebagai satu wiqayah, satu cara untuk kita menyelamatkan. Bayangkan Rasulullah SAW bersabda hadis yang menyebut man akala suman au basalan fala yakribanna musallana, siapa makan bawang atau bawang putih maka jangan hampir ke tempat ibadat kami. Mafhumnya kerana bau tersebut. Ini bau pun maknanya kita kalau boleh jarakkan. Tapi bayangkan jika sekiranya kita nak menjarakkan daripada satu wabak, maka pada masa itu kata para ulama ada sebab yang hujahnya yang kuat dibimbangi membawa keadaan seperti itu, maka kita pakaikan kaedah antara lain yang menyebut al-hukmu yaduru ma'al ilala wujudan wa adama. Hukum al-hukmu yaduru ma'al ilali wujudan wa adama. Hukum berkisar kepada hujah-hujah, sebab-sebab atau illah-illah sama ada atau tak ada. Oleh kerana di sini membawa kepada bahaya wabak COVID sebagai contoh dibimbangi, maka penjarakan adalah dibolehkan. Datuk Seri, akhir sekali mungkin saya dapatkan pandangan Datuk Seri sebelum ini ada juga rakyat Malaysia yang ke negara luar seperti Indonesia. Mereka mahu menghadiri majlis tablik walaupun ini selepas pelaksanaan PKP ini. Apa pesanan Datuk Seri kepada mereka? Pertama sekali, saya nasihatkan kepada sahabat-sahabat sekalian bahawa apa yang kita tengok di kaca TV, maklumat yang kita dapati dalam media massa jelas menunjukkan betapa COVID-19 ini amat-amat berbahaya dan menjangkiti. Kita tengok setengah negeri atau negara yang merasa negara mereka paling selamat dan tak ada apa-apa. Tapi apabila diserang, terkulai layu, bahkan mereka menangis, menagih simpati. Tiada lagi apa yang mereka harapkan. Kerana itu, kalaulah kita boleh reserve sebentar hajat kita tanpa kita nafikan keperluan untuk berdakwah pada jalan Allah. Tapi kita meraihkan maslahah yang cukup besar, iaitu menjaga hifzun nafs, menjaga jiwa, dan juga bukan terkena pada diri kita. Kadang-kadang jangkitan dan wabak itu juga terkena kepada kaum keluarga kita yang kita cintai sebab satu tindakan kita. Oleh kerana kita boleh fikir seperti itu dengan penuh keinsafan, maka sewajarnya kita menjarakkan
dan kita cuba merehatkan diri kita sekejap walaupun kita mempunyai keazaman. Mudah-mudahan ia banyak memberi manfaat bukan kepada kita sahaja tetapi kaum keluarga kita, rakan taulang kita, sahabat-sahabat kita. Insya-Allah niat yang kita nak buat yang baik itu akan dipahlakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Nabi sebut niyatul mukmin khairum min amalih. Boleh jadi niat seorang yang beriman jauh lebih baik daripada amal yang dilakukan. Insya-Allah kesabaran yang dituntut dalam hal PKP ini, apabila kita boleh menahan sedikit kehendak kita, apa yang kita kata semangat kita ini, insya-Allah menatijahkan kebaikan dalam kehidupan kita, bahkan kita tolong seluruh masyarakat. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Datuk Seri. Kami di Asrar Awani mengharapkan Datuk Seri terus menjaga kesihatan dan saya sendiri berharap saya peribadi akan dapat berjumpa dengan Datuk Seri selepas PKP ini berakhir. InsyaAllah. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.